Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel ASR TV. So minta maaf, aku tidak keluarkan video lebih kurang 6 hari selepas video terakhir aku keluarkan. Banyak benda perlu aku lakukan, lah. First kerja, kedua family, ketiga aku rasa antara benda yang penting juga untuk aku kasih neutral balik feeling aku tentang apa yang terjadi kepada Sabah FC ni selepas perlawanan terakhir menentang Buriram tempoh hari. Aku rasa penting untuk aku lakukan untuk aku move forward ke perkembangan dan juga perlawanan seterusnya untuk Sabah FC. Jadi minta maaf untuk tidak mengeluarkan sebarang perkongsian dan lagipun dikenakan juga dengan tempoh aku bercuti sekejap tu, tidak ada apa-apa update terkini untuk Sabah FC lah. So sampailah ke video kali ini, aku rasa ada dua benda penting yang aku perlu share dengan kamu dan wajib untuk kita tahu, kerana satu, tidak lama lagi kita akan meneruskan perlawanan pramusim kita kali ini di Stadium Likas guys. Alhamdulillah, memang ini yang kita nantikan, di mana kita akan menentang salah satu tim yang akan bertanding dari saingan Liga Super, tim yang baru tapi tidak asing di dalam arena bola sepak. Seperti mana kita tahu, tim ini berasal daripada Brunei, iaitu DPMM FC, di mana perlawanan ini akan berlaku sekali lagi di Stadium Likas pada 26 hari bulan Julai 2025 pada jam 8 malam. So aku ingin berkongsi mengenai tiket. Agak murah tiketnya dijual, di mana Grandstand 15, All Fortress 10, Scoreboard 10 dan PT Zone RM10. Physical ticket sales will begin at 11 AM on 26 of July. So penjualan tiket akan dilakukan pada jam 11 pagi sewaktu hari perlawanan tersebut. Okay, sekali lagi, perlawanan jam 8 malam, tiket akan mulai dijual pada jam 11 pagi. So diharap anda tidak ketinggalan lah untuk ramai-ramai turun menyaksikan perlawanan pertama pramusim Sabah FC di Stadium Likas secara terbuka. Kita sudah melakukan perlawanan persahabatan di Stadium Likas secara tertutup menentang Kesuka tempoh hari, tapi kali ini adalah perlawanan yang terbuka. Jadi ini adalah bukan perlawanan yang cukup penting bagi aku untuk persiapan Sabah FC, kerana kita bakal menentang pasukan yang bersaing di saingan Liga Super. Dan aku pernah sentuh mengenai DPMM ni juga. Mereka pernah beraksi di saingan bola sepak tempatan Brunei. Mereka pernah beraksi di saingan bola sepak tempatan Singapura. Boleh dikatakan decorated tim juga, pernah memenangi beberapa piala baik di Brunei, baik di Singapura, dan sekali ini mereka membuat cabaran mereka ke aras yang lebih tinggi lagi, itu di saingan Liga Super. Dan mereka sendiri pun telah membawa beberapa nama yang cukup baik untuk menguatkan lagi pasukan mereka. Tommy Mawat ada dalam tim tu, ada satu orang lagi aku lupa soal nama dia yang paling awal dia orang sign. Lepas tu siapa yang pemain daripada JD itu? Akyar kah? Akyar macam itu. Akyar, kalau aku tak silap pun dia bawa masuk ke dalam tim tersebut, membuatkan perlawanan ni aku boleh katakan boleh jadi kompetitif lah untuk Sabah FC. Tapi again, awal sangat untuk mengatakan siapa yang lebih layak, siapa yang lebih kuat dalam perlawanan ni, kerana I have no idea tentang DPMM ni, bagaimana cara mereka bermain, bagaimana mereka approach game tersebut. So I have no idea about DPMM ni. Aku tidak follow diorang, aku cuma tahu nama diorang saja. Tapi aku menjagakan perlawanan akan menjadi satu perlawanan yang cukup kompetitif bagi Sabah FC lah, lebih kurang begitu. Dan kenapa aku katakan pada awal video itu aku kena neutral my feeling, pasal aku tidak mau macam belum apa-apa lagi aku menganggarkan benda yang macam kurang positif untuk Sabah FC. Tapi walau macam mana pun, perlawanan ni aku ada prediction aku sendiri, aku ada tanggapan aku sendiri, di mana aku akan share dengan kamu mengenai Sabah FC lawan DPM FC ni sewaktu video sebelum 90 minit. Seperti biasalah, bagi mana-mana perlawanan Sabah FC aku akan buat video tu. So ini adalah merupakan satu perancangan yang cukup bagus untuk Sabah FC, mengambil salah satu tim daripada saingan Liga Super untuk dibawa beraksi bagi pramusim. Dan aku mengharapkan, walaupun aku rasa benda ni agak slow juga dilakukan oleh manajemen Sabah FC, tapi aku mengharapkan ada lagi perlawanan lain, at least 3 lagi perlawanan sebelum menuju ke saingan Liga Super, dan ianya perlu diumum lebih awal lah. Okey, itu yang aku mengharapkan, diumum lebih awal untuk kita selaku penyokong Sabah FC ini, agar kita bersedia untuk perlawanan tersebut. Dan satu lagi,
adalah mengenai jersey terbaru Sabah FC. Aku minta maaf pasal tempoh hari aku mengatakan the reveal of new jersey for Sabah FC akan dilakukan sewaktu menentang Buriram pada masa itu, tapi unfortunately tidak dilakukan. Itu mengikut artikel yang aku baca. Aku cari balik artikel tu, aku tahu di mana saudara, tapi ianya tidak dilakukan. Itu pun adalah salah satu benda yang bagi aku agak mengecewakan juga, kerana tim lain telah buat reveal diorang punya jersey, tapi Sabah belum lagi. Even kalau aku nak silap, Selangor pun telah mengeluarkan third jersey mereka, telah memperkenalkan third jersey mereka, tapi kita belum lagi memperkenalkan jersey kita. Aku mengharapkan benda ni dilakukan sewaktu menentang DPMM FC, diumumkan juga lebih awal sewaktu menentang DPMM FC. So itu adalah update pertama. Update kedua pula untuk Sabah FC, di atas 2 perlawanan pre-season yang telah dilakukan oleh Sabah FC menentang Kasuka, menentang Buriram, Tierney tidak disenaraikan atau tidak diturunkan dalam perlawanan tersebut. Tapi nampaknya di sini ada kemungkinan besar Tierney akan diperkenalkan di dalam skuad Sabah FC buat pertama kalinya, buat julung kalinya. Maksud aku debut lah bersama Sabah FC di pramusim sewaktu menentang DPMM FC ni. Itu anggaran aku, kerana untuk pertandingan Under 22 bagi Malaysia ni, perlawanan terakhir adalah sewaktu menentang Indonesia tempoh hari, di mana aksi tersebut di Malaysia diikat 0-0, dan untuk perlawanan seterusnya akan berlangsung pada 3 September di mana Malaysia Under 23 akan menentang Lubnan Under 23. So perlawanan pertama Sabah FC di saingan Liga Super akan berlangsung pada 10 hari bulan Ogos. So aku rasa di sinilah finally kita akan dapat melihat kelibat Tierney lah bersama Sabah FC dan boleh memperkuatkan lagi skuad Sabah FC bagi pramusim kita ni. So di sini aku menganggarkan dan aku mengharapkan perubahan besar drastik dari segi corak permainan dan mentality player kita. Dua diorang approach perlawanan ni berbeza daripada apa yang telah kita saksikan, especially sewaktu menentang Buriram FC tempoh hari. Dan apa-apa benda yang perlu dipelajari, perlu diperbaiki, telah dilakukan sebaiknya sebelum dan juga semasa perlawanan menentang DPMM ni. That's why kenapa again sekali lagi aku perlu neutralkan fikiran aku untuk menuju ke perlawanan ni, kerana aku ingin memberi peluang kepada kejurulatihan Sabah FC, manajemen Sabah FC dan juga player-player Sabah FC. Aku masih menaruh harapan yang mereka boleh memberikan apa yang boleh sepatutnya mereka berikan pada perlawanan menentang Buriram tempoh hari. Aku ingin ingatkan sekali lagi, perlawanan tersebut kita kalah 8-2. Aku merasakan apa yang kurang untuk perlawanan tu adalah preparation yang tidak cukup bagus telah diberikan kepada coach dan juga player-player kita. Dan aku mengharapkan sekali lagi sewaktu menentang DPMM ni, ianya telah dibaik pulih, apa kerosakan, apa kekurangan telah ditampal selepas perlawanan menentang Buriram tu dan ianya boleh dibawa ke perlawanan untuk menentang DPMM FC ni. Jadi itulah yang aku harapkan untuk Sabah FC untuk perlawanan DPMM ni, dan juga apa yang aku harapkan untuk Tierney lah, kerana bagi aku Tierney pun kalau dari segi match fitness apa semua fizikal dia memang sudah ready, oleh kerana dia telah turun untuk beberapa perlawanan Under 23 Sabah FC. Cuma sekarang ni dia perlu menyesuaikan diri bersama player-player Sabah FC dan juga tactical Sabah FC bagi menentang DPMM ni, dan aku mengharapkan dia akan diturunkan as a starting 11. Dan finally di situ kita akan melihat pemain yang sepatutnya berada di posisi mereka diletakkan di posisi tersebut, bukan uji kaji, okey, bukan meletakkan pemain tersebut oleh kerana kekurangan orang, bukan, kerana bagi aku di PM ni kita akan cukup kota untuk mengisi 11 pemain di atas padang tu. Itu yang aku perhatikan lah untuk perlawanan menentang DPMM ni. Jadi setakat ni itu sajalah perkongsian yang aku boleh berikan kepada anda, kerana sekali lagi tidak ada banyak benda yang begitu crucial ataupun menarik untuk di-share kepada kamu, tapi cuma untuk perlawanan pramusim seterusnya, dan satu lagi adalah kemungkinan kembalinya Tierney bersama Sabah FC selepas selesai berjuang bersama Harimau Melaya Under 23. Jadi setakat ni itu sajalah perkongsian yang aku berikan kepada anda. Seperti aku katakan di awal video tadi, tidak ada banyak update terkini yang diberikan oleh Sabah FC kecuali DPMM dan kemungkinan kembalinya Tierney.
Jadi apakah pendapat anda mengenai next opponent kita untuk pramusim ni? Adakah patut kita bertemu di PMM ataupun kita patut bertemu dengan tim lain sebelum bertemu di PMM ni? Dan satu lagi, adakah anda merasakan kembalinya Tierney bersama Sabah FC selepas selesai tanggungjawab beliau bersama Under-23 akan mengembalikan kekuatan kita di saingan pramusim ni lah? Letakkan pendapat anda di komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.